gelombang darjah 5.1 menunjukkan graf sesaran masa bagi satu ayunan spring berbeban. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan amplitud? Apakah yang dimaksudkan dengan amplitud? Siapa boleh jawab? Sesaran maksimum zarah dari kedudukan keseimbangan. Okey, betul. Sesaran maksimum zarah dari kedudukan keseimbangan. Okey, sesaran maksimum zarah dari kedudukan keseimbangan. Okay, maksudnya amplitud ni, yang ni adalah puncak. Jadi dia adalah sesaran yang paling tinggi lah. Yang ni yang kita panggil sebagai amplitud. Kalau sebelah atas ni positif. Yang bawah ni negatif lah, negatif A. Okay, nilai ni A ni sama dengan amplitud kat sini sama dengan 4 lah. Okay. Berapakah amplitud ayunan? Jadi 4 unit, jangan lupa tulis, iaitu 4 cm. Okay. Labelkan tempoh menggunakan simbol T. Okey. Bagaimana kita nak tahu nilai tempoh? Sekarang ni graf menunjukkan graf sesaran melawan masa. Okey. Jadi T tu nak cari kat mana? Satu ayunan lengkap daripada mana ke mana? Ingat tak daripada mana ke mana? Okey. Dia boleh daripada, siapa nak jawab tu? Daripada? Mana senyap? Daripada puncak ke puncak. Okey. Pun boleh. Maksudnya puncak ke puncak kat sini kita tahulah nilai kat sini 0.05. Sini 0.25. Jadi 0.25 tolak dengan 0.05 kita dapat 0.2. Ataupun satu cara lagi huruf S, cari huruf S. Satu ayunan lengkap. Okey. Jadi T dia ni adalah bersamaan dengan 0.2 lah. So dia suruh tanda. Okey, tandakan menggunakan simbol T. Okey, tanda anak panah hujung ke hujung ataupun boleh hujung sini ke hujung sini. Okey, so awak tandalah ni adalah tempoh T. Bagi graf sesara melawan jarak. Okey, kalau graf tu pula sesara melawan jarak. Okey, S melawan D. Satu ayunan lengkap tu kita panggil sebagai lambda. Okey, sama tapi tak serupa. Cuma jenis graf dia berbeza. Boleh faham tak? Kalau sesaran masa kita boleh cari tempoh. Kalau graf sesaran jarak kita boleh cari lambda. Boleh? Boleh faham tak? Boleh respon? Ada nak tanya? Boleh. Boleh Okey, so berapakah tempoh tadi? Tempoh ni satu ayunan lengkap ni lah. Okey. Kita boleh terus baca ataupun kalau kita buat daripada sini ke sini, kita kena tahulah. Nilai yang pertama tu 0.05. Jadi nilai kedua tu 0.25 tolak 0.05. So akan dapat 0.2 jugalah. Jadi bacaan tempoh kat sini ialah 0.2 saat. Lepas tu bagaimanakah kita nak menghitungkan frekuensi? Hitung frekuensi ayunan. Nak guna rumus apa? Nak guna rumus apa nak cari frekuensi? F. F sama dengan? Satu per T. Okey. F sama dengan 1 per tempoh. Kalau nak cari tempoh, 1 per F. Jadi masukkan nilai 1 bahagi 0.2 dapat berapa?
1 bahagi 0.2. Berapa hertz dapat? 5. Okey, 5. Unit jangan lupa tulis 5 hertz. Okey, 5 hertz. Okey, habis soalan yang pertama. Ada nak tanya? Kena faham, beres tak ada, kena faham maksud amplitude. Okey. Kena tahu bagaimana nak cari tempoh bagi sesaran masa. Kalau graf sesaran jarak, boleh cari panjang gelombang. Okey, next soalan yang seterusnya. Diagram 5.2 shows the plasticine. Okey, Raja menunjukkan plasticine to the saw blade horizontal. Ni betul ke soalan dia? Betul Ke soalan dia kat bawah? Oh, ni bawah ni. Raja 5.2 menunjukkan sebilah mata gergaji berayun secara mendatar apabila plasticine yang dilekatkan kepadanya disesarkan. Ayunan sistem itu didapati. Tak nampak teacher. Raja 5.2b menunjukkan graf sesaran masa. Okey. Ini ada dua rajah. Rajah 5.2a menunjukkan kita ayunkan plasticine ni lah. Okey, lepas tu rajah 5.2b ni pula menunjukkan graf sesaran melawan masa. Okey. Jadi gariskan jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. Pelembapan adalah satu situasi apabila ada orang nak masuk ke? Okey, hai. Al-Amin. Okey, apakah maksud pelembapan? Pelembapan adalah satu situasi apabila Amplitude. apa yang berkurangan. Okey, amplitude dia makin lama makin kurang. Ni refer kepada amplitude lah. Okey, amplitude. Makin lama amplitude dia makin kecil, makin kecil sampailah dia berhenti. Okey, amplitude. Nyatakan satu sebab mengapa pelembapan berlaku kepada sistem ayunan tersebut. Sebab apa berlakunya proses pelembapan? Apakah yang hilang? Apakah nilai kuantiti apakah yang berkurangan? Tenaga. Tenaga. Okey. Tenaga hilang ke persekitaran. Ataupun tenaga makin berkuranglah. Hilang ke persekitaran. Apakah yang akan berlaku pada tempoh sistem berayun apabila plasticine yang lebih berat digunakan? Kalau kita guna plasticine berat, apa yang berlaku pada sistem berayun? Makin laju ke makin kurang? Makin kurang. Okey, dia akan jadi makin slow lah. Susah nak berayun. Okey, makin berkurang. Beri satu cadangan untuk mengurangkan kesan pelembapan. Nak buat ke mana? Okey. Bagaimana kita nak kurangkan kesan pelembapan? Apa perlu dibuat? Kurangkan plasticine. Kurangkan plasticine tu nak kurangkan ayunan. Mengurangkan kesan pelembapan. Boleh lakukan dekat mana? Vacuum. Okey, dalam kawasan vacuum ataupun dalam bekas vacuum. Okey. Sebab apa? Sebab tiada daya graviti, tidak dipengaruhi oleh rintangan udara dan dia akan terus jatuh secara bebas lah. Okey, dia akan berayun secara bebas. Jatuh pula. Maknanya Okey, dah berhenti lah. dia akan berhenti tapi lambat. Konsep dia mengurangkan kesan pelembapan. Okay. Maksudnya lambat berhenti. Okey. Ni soalan yang melibatkan pelembapan. Kena tahu lukis ni graf ni. Graf pelembapan ni biasa dalam peksa dia tanya lukis graf menunjukkan proses pelembapan. Okey. Jadi ni menunjukkan amplitude makin kecil lah. Amplitude kecil. Ada nak tanya? Soalan nombor 2. Tak ada kot. Okey. Seterusnya yang ketiga, Raja 5.3 menunjukkan gelombang air bergerak ke sebuah pemantul satah. Gelombang air tersebut dihasilkan oleh bar kayu yang bergetar pada kadar 15 kali sesaat. Apakah yang dimaksudkan dengan panjang gelombang?
Apakah panjang gelombang? Jarak di antara sefasa yang beturutan. Ya. Jarak antara dua titik sefasa. Kena ada perkataan sefasa yang berturutan. Antara dua titik ataupun boleh guna juga antara dua puncak. Okey. Puncak sefasa yang berturutan. Darjah 5.3. Okey, lukiskan gelombang air yang dipantulkan. Okey, jadi awak kena lukislah gelombang air. Kalau kat sini ni, okey, dia akan pastikan sudut yang sama lah. Okey, jadi awak lukis dia dipantulkan. Garisan ni mesti make sure panjang gelombang setiap tu mesti sama lah dia punya saiz dia. Sama panjang. Okey, sama lebar dia. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kena lukislah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, macam tu. Pastikan sama. Lukis dengan pembaris. Lukis cantik-cantik. Biar nampak dia punya sinar tuju dengan garis tuju dengan garis pantulan dia tu sama. Sudut yang sama. Okay, ni lukisan saja 2 markah. Okay. Maka dikira yang pertama tengok lebar panjang gelombang ni pastikan sama dapat 1 markah. Okey, pastikan sudut kat sini ni samalah dengan sudut kat sini. 1 markah. Okey. Lepas tu arah perambatan. Kita tahulah arah perambatan dia sini arah ke kiri kan, arah ke kanan. Dia naik ke atas lah. Ada nak tanya lukisan? Boleh cuba lukis. Lukis comel-comel lah kertas tu. Okey. Hitungkan panjang gelombang air. Okey, macam mana nak hitung? Dia bagi kat sini berapa ni? Panjang daripada sini ke sini ialah 15 cm. 15 cm. So ada berapa lambda kat sini ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi 15 bahagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2.5. 2.5 cm. Okey, 2.5 cm. Okey, laju gelombang tuju air. Guna rumus apa? V sama dengan F lambda. Okey, ingat rumus ni, rumus gelombang ni. Yang pertama tadi nak cari F sama dengan 1 per T ataupun nak cari T sama dengan 1 per F. Ni rumus yang biasa gelombang keluar. Okey, sekarang ni diberi bar kayu tu bergetar pada kadar 15 kali sesaat. Tu dia bagi apa tu? 15 kali sesaat. Nilai apa dia bagi tu? F. 15 kali sesaat. Nilai F. Okey. F sama dengan 15 lah kan? Betul tak? 15 Hz. Okey. So kita nak cari laju gelombang. Nak guna macam mana rumusnya? 15 Hz ke 1 per 15? 1 per 15. Dapat tempoh kan? Betul tak 15 Hz tu? Okey. So tukarkan 2.5 ni kepada 2.5 tu kita kena tukar dulu. Okey, cm kepada meter. Okey. Cm kepada meter. Jadi 2.5 tu bahagi berapa? 60. Bagi 60? cm. 100. So kita akan dapat sini nilai lambda
0.025. Okey, 0.025. Barulah darab dengan 15. Okey. Jadi 0.025 darab 15. Dapat berapa? V dia. 0.375. Okey, dapat 0.375. Unit dia ialah meter per saat dah. Saat. Meter per saat. Okey, ada nak tanya soalan yang ketiga? Yang F sama dengan 1 peti tu untuk apa teacher? Yang ni dia bagi kalau nak cari ni, dia bagi nilai T. Kalau sekarang ni dia bagi 15 kali sesaat tu refer kepada frekuensi. Ingat tak kalau soalan jangka masa detik. Okey, dia bagi getaran sesaat ialah 50 Hz. 50 getaran sesaat. Okey. So 50 getaran tu refer kepada frekuensi. Kita nak cari masa 1 detik. Jadi 1 bahagi 50. Okey, dapat 0.02 kan? So konsep yang samalah. Ni 15 kali sesaat ni, 15 getaran sesaat ni refer kepada frekuensi. Okey? Okey. Alright. Yang ni teacher cerita rumus tadi. Rumus yang pertama yang kita jumpa ni rumus yang kedua untuk tajuk gelombang. Boleh? Boleh. Okey, next soalan yang keempat. Apakah yang berlaku kepada laju, amplitud, frekuensi dan arah gelombang air selepas dipantulkan? Okey. Lepas pantulan berlaku, apa berlaku kepada laju? Laju bertambah Laju ke berkurang. pantulan? Ada perubahan tak laju dia? Tak. Pantulan. Laju tidak berubah. Laju dia samalah pantulan tu. Okey, frekuensi? Frekuensi bertambah. Okey, frekuensi tidak berubah juga. Frekuensi sebab sumber yang sama. Amplitud tinggal. Amplitud? berubah. Berkurang. Amplitud pun tidak berubah juga. Kan pantulan kan dia sama belaka. Jarak sama, panjang gelombang sama. Yang membezakan dia adalah arah tu. Arah je Satu tak sama. arah sini. Arah je. Hak lain semua sama. Okey? Yang keempat arah. Arah je lah yang berubah. Arah berubah. Panjang gelombang? Sama. Panjang gelombang pun sama. Tidak berubah. Okey? Amplitud dengan panjang gelombang tu lambda refer kepada amplitud. Betul tak? Okey? Sebab getaran tu refer kepada ketinggian lah kalau kita buat dalam bentuk graf. Okey, jadi amplitud dia adalah tidak berubah. Boleh Lambda tu apa teacher? Lambda tu panjang gelombang Syamil. Okey. Ni panjang gelombang ni, jarak antara dua muka. Jarak antara dua puncak ni. Ni muka lah kita panggil, ni muka satu, ni muka dua. Kalau bentuk garis ni muka satu, ni muka dua. Jarak antara dua muka ni adalah lambda. Jarak antara puncak ni adalah lambda. Sama je. Sama je. Bukan pemalas. Lambda panjang gelombang, simbol dia. Panggil lambda. Boleh? Okey. Boleh. Okey, apakah yang terjadi kepada amplitud gelombang pantulan apabila pemantul satah dibalut dengan span yang nipis? Pemantul tu kita balut dia. Jadi apa berlaku kepada kesan pantulan tu? Amplitud berubah. Amplitud bukan tak berubah. Amplitud gelombang tu dia balut. Apakah yang berlaku kepada amplitud? Okey. Apabila Berkurang. pemantul tu kita balut.
Jadi dia akan berkuranglah amplitude dia. Jadi pergerakan dia makin perlahan. Okey, mungkin akan efek kepada hal laju lah. Akan efek lah kepada hal laju dia makin berkurang juga. Berikan sebab bagi jawapan anda. Ke mana? Apa Ia berlaku diserap tu? oleh Ya, dia akan diserap lah. Okey, akan diserap oleh span. Apa yang diserap tu? tenaga. Tenaga diserap lah. Okey, tenaga diserap oleh span. Sebab tu dia akan berkurang amplitude dia. Amplitude ni berkaitan dengan perambatan gelombang. Jadi perambatan gelombang tu dihantar dalam bentuk apa? Dihantar dalam bentuk tenaga. Tenaga lah yang akan berkurang tu lah. Okey, G. Darjah 5.3a menunjukkan sebuah radar di lapangan terbang yang memancarkan isyarat gelombang mikro. Gelombang mikro dipancarkan untuk menentukan kedudukan kapal terbang. Gelombang mikro ialah sejenis gelombang. Gelombang mikro sejenis gelombang apa? Elektromagnet. Elektromagnet ataupun Frekuensi. gelombang ada dua jenis. Membujur dengan melintang. Kalau gelombang mikro dia gelombang apa? Membujur. Membujur bunyi sahaja. Dia adalah gelombang melintang. Okey, ataupun kita panggil gelombang elektromagnet. Okey, seterusnya tu memancarkan satu isyarat berhalaju 3. Okey, gelombang memancarkan suatu isyarat berhalaju 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat kepada kapal terbang P. Okey, dan mengesan isyarat. Tak jelas bawah ni. Mana? Okey, memancarkan itu kan jarak P dari radar pada ketika itu. The radar transmit a signal. Okey, radar tu memancarkan isyarat at a velocity dengan hal laju 3 darab 10 kuasa 8 towards the aeroplane kepada kapal terbang P and detect mengesan reflex. Okey, iaitu pantulan, signal pantulan sebanyak 4 darab 10 kuasa negatif 4 saat. Okey, kemudian dalam tempoh masa 4.0 darab 10 kuasa negatif 4 saat. Kirakan jarak, distance of P from the radar. Jarak P daripada radar tersebut. Okey. So rumusnya V sama dengan S per F T lah. lambda. Okey, kita tak ada lambda kat sini. Okey, kita pakai formula biasa saja. Kita ada jarak, kita ada masa, kita nak cari, dia nak distance. Jarak. So ni formula hal laju. Okey. Jadi kalau nak jarak, kita kena darab lah. Hal laju darab masa. Okey. So masuk nilai S sama dengan VT. Pantulan kena bahagi dengan 2. Okey. Sorry. Kena bahagi dengan 2. Dipantulkan semula. Jadi 3.0 darab 10 kuasa 8 darab dengan 4 darab 10 kuasa negatif 4 bahagi 2. Berapa dapat? Tiga ESP 8 darab 4 ESP negatif 4. 3, 8 darab 4 ESP negatif 4 bahagi 2. Dapat tak 60,000? Dapat. Okey, bersamaan dengan 6 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4. Unit dia? Jarak unit? Meter saat negatif 2. Okey. Jarak je meh. Meter. Jarak unit meter. Distance. Ataupun S. Mana-manalah. Boleh guna belaka. Okey, ada nak tanya? Ni rumus bagi sonar. Okey, kalau sonar apa-apa saja yang melibatkan pantulan semula. Okey, kalau pantulan semula dia akan bahagi dengan 2 lah. Rumus dia D sama dengan apa jadi gini.
Zona yang ni yang bagi dua tu ke? Zona tu yang Dia sama dengan kapal X tu. peti. Kapal tu. Yang kapal tu dia pancarkan radar dia, lepas tu dipantulkan balik semula. Okay, D sama dengan VT per 2 lah dia punya formula dia. Samalah ni. Okay. Boleh? Radar itu mengesan isyarat yang sama selepas dipantulkan oleh kapal terbang lain, Q. Isyarat dari Q itu dikesan lewat daripada isyarat dari P. Bandingkan jarak P dan Q dari radar. Maksudnya Q tu berada kat mana? Q ada Isyarat dekat. sama. Isyarat yang sama selepas dipantulkan oleh kapal terbang lain Q. Isyarat dari Q itu dikesan lewat. Tapi dikesan lewat maksudnya? Panjang, jauh. Lebih jauh. Q lebih jauh daripada P lah. Okey. Jarak dia lebih besar daripada P. Mana-manalah jawapan awak. Asal dia jauh. Ada yang nak tanya 5.3? 5.3 ni soalan refer kepada pantulan. Okey. Ada yang nak tanya? Sebelum pergi 5.4? Boleh. Boleh Okey, 5.4 rajah 5.4 menunjukkan pandangan sisi dua buah tangki riak. Apabila suis motor dihidupkan, gelombang air dengan frekuensi yang sama dihasilkan. Okey, so soalan dia tak nampak sangat gambar rajah je. Awak punya gambar rajah nampak tak? Tak jelas anda kok. Tak apa jelas. Okey, ni adalah tangki riak dua tangki riak. Apabila suis motor dihidupkan, gelombang air dengan frekuensi yang sama dihasilkan. Okey, sebab apa frekuensi sama? Sebab sumber yang samalah iaitu air. Rajah 5.4B pula menunjukkan gelombang yang dibentuk atas kering. Okey, kalau awak tengok tu 5.4B. Yang pertama dia punya panjang gelombang yang sebelah sini tu, sebelah kanan tu makin lama makin kecil. Okey, panjang gelombang yang sebelah kiri tu besar sikit lah kalau ikutkan perbandingan dia. Okay, kita tengok soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi? Apakah maksud frekuensi? Jarak di antara Frekuensi ialah bilangan lengkap. Bilangan apa? Ayunan lengkap. Dalam tempoh masa? Okey, lengkap dalam 1 saat. Tak ada perkataan 1 saat, salah lah. Bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat. Sebab tu kalau tadi tu ayat dia 15 kali sesaat. Okey, maksudnya sesaat tu 15 getaran sesaat. Getaran tu refer kepada frekuensi lah. Perhatikan rajah 5.4A dengan 5.4B. Okey, rajah dia bandingkan kedalaman air. Tak jelas, jadi tak nampak tak. Bandingkan kedalaman air di kawasan X dengan kawasan Y. Boleh nampak kan dia punya anak panah tu? Nampak tak anak panah perbezaan dia tu? Mana lebih dalam? Y. Y. Y cetek. Anak panah tu, kawasan X tu nampak tak? Dia tulis, dia lukis anak panah. Kertas teacher nampak ni? X lah. X lebih besar lah. Jadi X lebih besar daripada Y. Ataupun lebih dalam lah kita panggil. Bandingkan panjang gelombang. Okey. Panjang gelombang refer kepada gambar rajah bawah. Yang Y besar ke panjang gelombang tu? Jarak antara muka tu. Kan dalam
dalam ni kan. Kalau X tu kan jarak dia besar lagi banding dengan Y. Oh. Y tu kan halus kan. Ni jarak ni. Panjang gelombang ni jarak dalam ni. Okey, jadi X lebih besar daripada Y. Okey, ataupun diterima jugalah Y lebih kecil daripada X. Mana-manalah. Okey. Hubung kaitkan kedalaman air dengan panjang gelombang bagi gelombang tersebut. Okey, hubungan hipotesis. Jawab dia. Semakin Semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah panjang gelombang. Okey, semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah panjang gelombang lah. Okey, macam exam yang akhir SPM baru ni, semua hubungan dia, semua soalan kebanyakan refer kepada hubungan ni semua berkadar langsung. Kecuali satu soalan saja yang berkadar songsang. Namakan fenomena. Fenomena apa ni? Ni fenomena ni. Bila ada kita letak plug ni, okey, gelombang ni jadi kecil daripada yang asal ni. Gelombang ni fenomena apa ni? Resonans. Fenomena comel. Pantulan ke, pembelauan ke, interference ke? Pembelauan. Mana ada? Interference. Interference pun tak. Teacher tak sebut Pantulan. pun. Tak sebut pun. Pembiasan. Ayah. Ni fenomena pembiasan lah ni. Apabila dua medium ni berlainan ketupatan. Okey, yang ni lah perubahan pada hak laju, perubahan kepada panjang gelombang. Ini adalah pembiasan. Pelajar 5.4 C menunjukkan satu gelombang yang merambat dari laut lepas ke tanjung. Okey, laut lepas ke tanjung. Untuk gambar ajar dia. Terangkan mengapa corak gelombang bertanda X. Ni bertanda X kat sini ni. Berbeza dengan corak gelombang bertanda Y dengan bertanda Z. Sebab apa? Mana lebih dalam, mana lebih cetek ni? Maksudnya guana? X lebih cetek, Y lebih dalam. Okey, X lebih cetek. Y dengan Z tu lebih dalam lah. Dalam. Okey, X lebih cetek. Lepas tu satu markah. Markah kedua? Perambatan di X Refer lebih kepada cetek. ni. Refer kepada benda ni, yang hubungan ni. Kalau X lebih cetek, maksudnya Semakin bertambah. laju dia, Semakin laju. kawasan cetek. Konsep pembiasan. Perambatan Kalau kawasan cetek, laju dia bertambah. Berkurang. Bertambah. Sudah. Aku nak SPM kan dah kan. X lebih cetek kan, ni konsep pembiasan. Okey, pembiasan ni refer juga kepada apa ni? Medium. Okey, medium. Contohnya medium udara dengan kaca. Yang ni medium kat sini ni tumpat dengan kurang tumpat. Okey. Tumpat kat sini ni ialah kawasan mana? Kawasan cetek ke kawasan dalam? Kawasan cetek. Okey. Tumpat tu kawasan cetek. Kurang tumpat kawasan dalam. Okey. Jadi sekarang ni dikata kawasan cetek ni laju ke kurang laju kalau cetek? Kalau dalam air laju ke slow? Slow. Bila masuk kawasan cetek dia akan jadi Laju. Ya tak? Jadi cetek ni kurang tumpat ke tumpat? Kurang tumpat. Okey. Tumpat. Okey, kalau pesisiran pantai tu, kita panggil cetek lah kan. Pesisiran pantai nak pergi tu sebab apa? Sebab ada pasir tau. Betul, air tu perlahan. Air cetek.
Air cetek, air perlahan. Jadi kawasan tu tumpat. Bila tumpat, laju dia akan kurang lah. Kurang. Berbanding dengan kawasan dalam. Air tu laju daripada tengah laut tu mari. Okey, laju. Jadi laju akan berkurang di kawasan cetek berbanding dengan kawasan Z ni. Ni kita panggil air slow ni, air slow. Air is slow. Water is slow. Okey, berbanding kawasan Y dengan kawasan Z. Okey. Jadi boleh jawab Y lebih dalam sebab dia laju bertambah ataupun laju kurang daripada Y. Mana-manalah boleh berlaku. Laju di X kurang daripada Y. Okey, boleh faham konsep dia pembiasan, teacher refer balik pembiasan. Okey, pembiasan ni kena ada dua medium. Okey. Contohnya kalau air, katakanlah dia letak kaca. Okey, kaca ni kawasan tumpat. Jadi kena lukis ikut bentuk kaca ni. Okey, kena buat sudut 90 darjah. Baru lukis pembekokan. Pembekokan ikut pada ni lah rupa ni. Kalau dia punya bentuk dia macam ni, lengkung, jadi dia akan lengkung lah. Lengkung dia akan berkurang sebab tumpat. Laju dia rendah, panjang gelombang dia rendah. Okey. Amplitude rendah. Cuma frekuensi je sama. Tapi pembiasan dia punya arah perambatan sama. Samalah. Dia pergi. Dia tak macam pantulan. Cuma apabila dia tumpat ke kurang tumpat, yang ni akan berubah. Okey. Yang ni adalah kawasan tumpat. Kawasan tumpat refer kepada cetek. Okey. Kawasan yang kat luar ni kita panggil kawasan air dalam. Okey, air dalam laju bertambah, panjang gelombang besar, amplitude besar, frekuensi je sama. Boleh faham tak? Boleh Okey, beres. Tu adalah konsep pembiasan. Okey, next nombor 5, Rajah 5.5 menunjukkan ombak sedang bergerak menuju ke sebuah pelabuhan. Apakah maksud pembelauan? Ni adalah konsep pembelauan pula. Perubahan apa? Perubahan arah Perubahan dari segi apa? Perubahan arah air. gelombang ataupun hal laju. Perubahan hal laju gelombang apabila melalui mana? Celah. Syarat dia celah. Melalui celah ataupun melalui halangan. Tu syarat berlakunya pembelauan. Okey? Perubahan arah gelombang apabila melalui celah atau halangan. Lukis corak gelombang bagi ombak itu. Okey, ni sama dengan soalan SPM baru ni. Dia suruh lukis 2 markah. Ni 1 markah saja. Okey, yang pertama ramai yang betul. Lukisan dia, okey, dia punya membulat 1 markah. Tapi panjang gelombang saiz dekat sini ni tak sama. Dia mesti sama. Panjang saiz ini mesti sama dengan saiz yang awak lukis kat sini. Okey. Lepas tu ada berapa ni? Ada berapa muka? 1, 2. Jadi muka 1, muka 2. Kalau nampak besar sebelah ni, hilang dah markah. Hilang markah yang kedua. Markah yang pertama ni refer kepada bentuk dia ni. Okey. Tu sangat rigid lah penandaan. Pastikan sama dia punya saiz ni. Saiz kat sini mesti sama. Sebab konsep pembelauan pula, okey, hal laju dia sama. Lambda dia sama. Frekuensi dia sama. Arah sahaja yang berubah. Ni perubahan arah gelombang. Arah sahaja yang berubah. Boleh? Kalau sini luruskan arah dia. Kalau ni kita panggil arah bukaan dia dah berubah dah ni. Dia buka. Boleh?
maksud dia, maksud perubahan arah gelombang bagi pembelawan. Boleh. Dia dah keluar tahun lepas. Mungkin tak keluar dah lah pembelawan tahun ni. Mungkin soalan interference ke, pembiasan ke. Okey, C. Laluan masuk itu dijadikan lebih lebar. Okey. Kalau tengok ni saiz ni kecil. Jadi dia punya pembelawan kita panggil lebih jelas. Okey, berbanding dengan apabila saiz tu besar. Okey, kita besarkan laluan masuk tu. Dijadikan lebih lebar untuk membenarkan lebih banyak kapal memasuki pelabuhan. Okey, soalan dia, apakah kesan terhadap amplitude gelombang yang melalui laluan masuk itu? Berkurang. Okey, kesan dia akan dia besar. Saiz ni besar. Ni jarak ni besar. Jadi kesan dia Bertambah. bertambah. Amplitude akan besar. Besar, meningkat dan sewaktu dengannya lah. Okey. Amplitude ni refer kepada jarak ni. Boleh tak? Faham tak ni? Ni amplitude. Kalau tadi tu kecil je kan? Jadi ni amplitude dia kecil. Ni adalah menjadi besar dah ni. Bukaan dia besar, lebar. Okey. Jadi kesan pada amplitude dia akan meningkat. Kesan pada pelabuhan, apa berlaku kalau besar sangat gini? Air akan menjadi kuat lah kan? Jadi kalau kuat, apa berlaku kepada pelabuhan tu? Rosak. Rosak, akan berlaku kerosakan. Okey. Sebab pembelawan, kesan pembelawan dia kita panggil besar. Okey, kesan pembelawan besar. Boleh? Boleh. Okey. Next, soalan nombor 6. Satu eksperimen Dwi Celayan dijalankan menggunakan satu sumber cahaya monokromatik. Darjah 5.6a menunjukkan corak pinggir yang terhasil pada tabir apabila menggunakan cahaya merah. Okey, ada cahaya merah dengan panjang gelombang 7/10 kuasa negatif 7. Darjah 5.6b pula menunjukkan corak pinggir yang terhasil pada tabir apabila menggunakan cahaya biru dengan panjang gelombang 4.5/10 kuasa negatif 7. Okey. Merah panjang gelombang dia besar. Kalau biru panjang gelombang dia pendek kita panggil. Soalan dia, apakah yang dimasukkan dengan cahaya monokromatik? Cahaya satu panjang gelombang. Ya, cahaya yang mempunyai satu panjang gelombang. Ataupun mempunyai satu warna. Mono satu. Okey, satu panjang gelombang. Ataupun satu warna. Okey, soalan seterusnya, menggunakan corak pinggir pada darjah 5.6a dan darjah 5.6b, nyatakan dua pemerhatian tentang jarak antara pinggir-pinggir berturutan bagi cahaya merah dan cahaya biru. Okey, dia suruh perhatikan apa berlaku kepada jarak antara pinggir-pinggir tu. Berkurang. Jarak yang mana? Jarak dua pinggir berturutan cahaya merah. Jarak dua pinggir berturutan cahaya merah besar kecil? Besar daripada biru. Besar, lebih besar daripada biru tak? Biru. Okey, merah lebih besar daripada biru. Tahu dah hak mana? Ni, kalau biru terang kepada biru terang. Kalau hitam ke hitam. Okey. Sorry. Ni merah ke merah. Okey. Merah ke merah, merah ke merah, merah ke merah. Ataupun hitam ke hitam. Tu maksud dia jarak antara dua pinggir tu. Kalau yang ni biru tengah-tengah lah. Biru ke biru, biru ke biru. Ataupun hitam ke hitam. Mana-manalah. Okey, yang jawapan yang kedua, jarak dua pinggir.
Okey, jarak dua pinggir berturutan bagi setiap pinggir cahaya merah adalah sama. Ataupun kita panggil kalau cahaya biru jarak dia ni sama. Okey. Jarak sama. Jarak dua pinggir berturutan bagi cahaya merah adalah sama. Kalau awak tulis biru, sama. Maksud sama lah ni. Jarak ni sama untuk merah saja. Untuk biru jarak dia sama. Kalau sini 2 cm, ni pun 2. Tu maksud dia, ayat yang kedua. C, bandingkan panjang gelombang cahaya merah dengan panjang gelombang cahaya biru. Mana lebih besar? Ni, panjang gelombang. Lambda merah ke biru? Merah lah kan? Lambda merah lebih besar daripada lambda biru. Okey, namakan fenomena. Berlawan cahaya. Ni bukan fenomena pembelawan ni, Comel. Warna merah dan biru, warna merah berturutan. Interference. Interference. Interference gelombang. Okey, ini adalah interference. Yang tadi itu pembelawan. Okey, interference ni kalau cahaya tu kita libatkan apa? Dua pinggir. Dia ada dua celah. Kalau satu celah, dia ada dua celah. Contohnya, kalau cahaya ada dua celah. Kalau sebab tu speaker dia ada dua untuk menghasilkan interference. Okey? Dia mesti ada dua sumber. Dua sumber air. Dua sumber barulah dia akan jadi interference. Okey, ni konsep interference. Ada nak tanya? Teacher. Boleh ya? Okey, net adalah 5.7. Okey, 5.7 ni refer kepada gelombang elektromagnet. Darjah 5.7 merupakan sebuah sistem radar di sebuah lapangan terbang. Isyarat dihantar dari sistem radar untuk menentukan kedudukan kapal terbang. Jadual 5.7 menunjukkan spesifikasi 4 sistem radar KLMN yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan kapal terbang. Okay, soalan dia. Soalan last ni untuk 5. Okey, kita ada KLMN. Diameter piring parabola. Ada 3 saiz kat sini. Dia bagi 10, 5, 7 ni kategori rendah. Okey, 10 sederhana, 12 paling tinggi. Okey. Kita nak piring tu kecil ke besar? Besar. Besar kan? So besar, kategori besar ni kita ada K dengan N lah. Jadi L ni awak pangkah je. Tak payah tengok dah. Pangkah terus. So refer kepada dua ni. Jarak penerima isyarat dari pusat piring parabola. Okey, sama dengan panjang fokus atau kurang daripada panjang fokus. Konsep dia, kalau jarak objek kecil, kalau jarak kecil daripada piring, jarak kecil dia punya dekat. Kalau dekat panjang fokus F kan? Kurang daripada F. Maksudnya dia duduk kat sini. Ataupun sama dengan panjang fokus F. Betul-betul dekat F. Kita nak yang mana satu? Kurang. Kalau kurang, apa yang berlaku pada isyarat tu? Kuatlah. Kalau dekat kuat tak? Alright. Kita tengok soalan seterusnya. Awak kata yang ni ciri ni comel dah ni. Besar, kurang. Kalau kurang kuatlah penerimaan dia. Jenis gelombang yang dipancarkan
Gelombang Nak guna radio. mikro ke radio? Radio. Yang ni untuk satelit ni kita guna gelombang radio ke gelombang mikro sebenarnya ni? Micro. Sampai ke kapal terbang, isyarat radar. Radar kat sini je yang refernya perbezaan utama. Kok lain tu lebih kurang je, kalau sama jarak fokus pun kuat juga. Kalau dekat lagi kuat. Sini gelombang yang kita nak guna ni sebenarnya gelombang mikro. Kita tak guna gelombang radio. Okey? Sebab kita nak sampai ke atas tu, tak tahu kapal terbang duduk mana, atas awan ke, radio tak boleh sampai ke atas tu. Kapal terbang, refer kepada kapal terbang. Tak boleh lah guna gelombang radio. Jadi salah ni. So, jawapan yang paling tepat ialah K lah. Okay. Ketinggian sama kan? Tinggi. Jadi yang the best answer ialah K. Jadi awak goreng K sahaja. Gorenglah K, buatlah jadual. Jadual. Jadual yang sini adalah spesifikasi ataupun pengubahsuaian. Ataupun ciri-ciri, mana-manalah. Lepas tu sebab. Yang pertama, diameter piring. Besar. Jangan tulis nilai nampak je nilai terus pangkah. Tulis besar. 10 dengan 12 ni besar. 5 dengan 7 tu kita panggil kecil. Besar sebab apa? Untuk apa? Menerima lebih banyak syarat. Dapat memantulkan, menerima banyak isyarat. Dapat memantulkan banyak gelombang isyarat. Isyarat tu gelombang lah. Seterusnya jarak penerima salin je balik. Ciri-ciri tu, jarak penerima isyarat dari pusat piring bola sama dengan panjang fokus. Sebab nak menerima gelombang yang Sama. menerima gelombang yang kuat. Kurang. Kuat. Ataupun isyarat yang kuat. Jenis gelombang mikro. Sebab apa guna mikro? Dapat sampai Tenaga dia tenaga tinggi. Ataupun mikro ni kita panggil kurang dibelaukan. Kurang dibelaukan. Kalau isyarat radio boleh dibelaukan oleh bukit bukau kan? Dia kurang dibelaukan. Ketinggian piring parabola dari bumi tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab apa tinggi? Dapat. Tiada halangan. Tinggilah tiada halangan. Mana saja. Tinggi tiada halangan. Tiada halangan. Saya memilih Saya memilih memilih K. Lepas tu salinlah balik sebab diameter piring parabola tinggi, jarak penerima isyarat dari pusat piring parabola sama dengan panjang fokus, jenis gelombang mikro dan ketinggian tinggi.